Malaysian 370. 370, contact lampu radar 1326 connect. Alright, 1326 Malaysian 370. Lampu control Malaysian 370. Malaysian 370, lampu radar, good morning, climb flight level 25. Level 250 Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Level 350 Malaysian 370. Malaysian 370 maintaining level 350. Malaysian 370. It's 370 maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night Malaysian 370. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan malam ini kita berbincang mengenai setahun MH370. Kita masih terus menaruh harapan walaupun telah pun diputuskan oleh kerajaan Malaysia bahawa secara rasminya insiden itu sebagai kemalangan di bawah peruntukan penerbangan peraturan penerbangan antarabangsa dan bahawa kesemua 239 yang menaiki pesawat dianggap terkorban. Tetapi terlebih dulu kita mulakan sedekah kita Al-Fatihah kepada mangsa MH370. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Ruang Bicara. Kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa bersama saya, Saudara Dr. Azmi Hassan, geostrategis yang telah pun sepanjang kejadian sebelum ini bersama kita di Bernama TV. Terima kasih Doktor kerana sekali lagi bersama kita. Dan juga Saudara Adnan Seman, seorang pengamal undang-undang yang akan bercakap juga mengenai MH370 dari segi sudut perundangan dan sebagainya. Nana, terima kasih. Baik, anda juga boleh bersama kami di talian 03-2050-4421 ataupun 03-2050-4625. Kita sama-sama berbicara secara beradab kerana ini sebagai mengenang apa yang tidak pernah kita duga dan kita perlu mengingatkan diri kita dan juga pihak berkuasa berkaitan mengenai obligasi tegas dan kewajipan moral yang harus kita ketengahkan. Baik, saya masih lagi rasa sebab walaupun sudah setahun berlalu, Doktor, mungkin ungkapan terawal daripada Doktor tentang kenangan setahun MH370. Ya, apa yang berlaku pada hari pertama 8 Mac 2014 sehingga hari ini dikatakan tiada maklumat yang nyata kita dapat tahu. Apa yang berlaku, kenapa ianya berlaku, apa yang menyebabkan kita tak tahu. Jadi itu yang dikatakan amat menyedihkan. Berat lagi dikatakan mata memandang, yang bahu memikulnya keluarga penumpang lagi berat pada mereka. Dan setiap langkah yang kerajaan buat dikatakan kita boleh menilainya. Apakah niat sebenarnya. Yang saya lihat adalah kerajaan telah melakukan segala upaya yang terdaya dalam hal ini. Dalam kekangan data, kekangan fakta yang kita tak ada. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah dikatakan mungkin kita boleh ambil iktibar. Setahun telah berlalu, banyak pengajaran yang boleh kita jalani sehingga hari ini. Satu perkara, Doktor, sebelum saya pergi kepada Nan, ini jelas bahawa kejutan yang tidak pernah kita duga dan sesuatu yang boleh kita harapkan akan ada satu perkara yang lebih bersedia menghadapi bencana seumpama ini, Doktor. Ya, betul. Kalau kita lihat daripada minggu pertama, minggu kedua, apabila bencana ini melanda, kita tidak bersedia. Bila saya katakan kita, itu adalah pihak yang berkuasa. Jadi banyak kritikan yang mengatakan bahawa ada sesuatu maklumat yang ingin disembunyikan. Sebenarnya tidak. Cuma cara penyampaian pada mulanya dikatakan agak terbatas, tidak tahu dikatakan macam mana nak menanganinya. Tapi selepas 3 minggu, 4 minggu kita dah pelajari. Jadi itu dikatakan perkara yang kita pelajari, bagaimana nak menangani bencana itu sendiri. Kerana cara kita menyampaikan maklumat itu penting. Tapi sehingga amat menyedihkan sehingga hari ini ada pihak yang mengatakan kerajaan Malaysia masih ada maklumat yang disembunyikan. Itu yang menyedihkan yang berlaku sehingga hari ini. Keputusan yang dibuat mengikut peraturan perundangan penerbangan telah pun menyatakan bahawa mereka ini terkorban. Apakah perlu ada lagi sosek-sosek yang mempertikaikan keputusan yang dibuat oleh kerajaan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya kita kena memahami bahawa apa yang berlaku ini merupakan satu insiden yang cukup misteri. Dan misterinya kehilangan MH370 tu sehingga hari ini tidak terungkai. Walaupun kita ada segala teknologi, walaupun pesawat yang hilang ini merupakan pesawat yang penuh teknologi sistem, dari segi radar sistem dan sebagainya, kita ada satelit untuk mengawal selia pergerakan kapal terbang ini.
tetapi pada hakikatnya ianya satu kehilangan yang misteri. Dan apabila ia merupakan satu kehilangan yang tidak ada satu jawapan secara saintifik dari segi ke mana kapal terbang ini, berbeza dengan kemalangan-kemalangan yang melibatkan pesawat-pesawat sebelum ini. Jadi kerajaan telah mengambil keputusan untuk mengumumkan ianya sebagai satu kemalangan. Dan kemalangan ini memang boleh ditafsirkan dalam konteks perundangan di bawah konvensyen yang telah pun kerajaan masuki sebagai sebuah kerajaan, di mana konvensyen ini merupakan perjanjian antarabangsa yang dimasuki oleh negara-negara yang terlibat. Dan di dalam konvensyen ini dia memang menetapkan definisi kemalangan itu juga merujuk kepada pesawat penerbangan yang hilang. Maknanya dalam konteks MH370 ni, bila ianya hilang, jadi kerajaan mengumumkan kehilangan itu sebagai memenuhi definisi kemalangan untuk membolehkan proses perundangan seterusnya berjalan. Itu saya akan jelaskan nantilah. Ya. Baik Doktor, yang jelasnya kita boleh bercakap daripada hati kita sebagai rakyat Malaysia umpamanya, tetapi keluarga yang menempuh keadaan ini, saya rasa tetap akan terbetik bahawa rasa tidak puas hati itu akan terus berpanjang. Bagaimana kita nak redakan perasaan ini, Doktor? Itu bila Cik Adnan sebutkan bila dikatakan pengumuman bahawa MH370 telah melalui dikatakan kemalangan, berbagai interpretasi telah dikatakan telah dibuat, terutama sekali daripada keluarga penumpang. Kita faham mereka mengatakan bahawa kerajaan ingin lepas tangan. Sebenarnya tidak. Sebenarnya bila pengumuman itu buat memudahkan dikatakan keluarga penumpang itu sendiri, tuntutan insurans. Sebenarnya dalam kes pencarian sedang dilakukan, tidak terbantuk langsung, tidak ada kait mengait. Pengumuman 29 Januari, apa yang dilakukan dengan apa yang berlaku di Lautan Hindi Selatan tak ada kaitan. Tapi interpretasinya adalah bahawa kerajaan Malaysia ingin melepaskan tangan. Sebenarnya tidak. Itu cuma interpretasi. Kenapa kerajaan mengumumkan dikatakan kemalangan untuk memudahkan tuntutan insurans, itu saja. Sebab itu dia katakan kita faham keluarga itu sendiri kenapa mereka berkata demikian. Tapi kita ada satu kelompok penumpang yang dikatakan sukar untuk kita menanganinya. Satu kelompok dikatakan senang kita menanganinya, tapi yang satu kelompok tu agak sukar kerana sistem politik tempatan itu dikatakan berbeza dengan sistem politik kita. Sebab tu dikatakan MH370 itu dikatakan misteri, ada sesuatu yang disembunyikan kerana cara menanganinya di sebelah sana, bukan sebelah sini, yang di sebelah satu dalam, saya tak sebut nama negara tu, caranya berbeza kerana sistem politik tempatan di sana adalah agak berbeza. Satu yang nyata, Doktor, kalau kita lihat apabila di awal dan hingga sampai ke setahun ini, nampaknya pertikaian awal itu semakin reda dan mereka mungkin dapat menerima bahawa ini sebagai satu keadaan-keadaan yang telah pun ditentukan oleh Allah SWT, Doktor. Sebahagian saja daripada keluarga penumpang, tapi yang dikatakan yang satu lagi itu mereka tidak boleh menerima. Sebab saya khawatir kerana kerajaan mereka telah mengatakan, mengeluarkan kenyataan, jangan dikatakan selidiki lebih-lebih. Kalau tidak, tindakan akan diambil. Jadi persepsinya adalah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Itu yang dikatakan sistem politik yang agak berbeza. Sukar bagi kerajaan, dikatakan kerajaan Malaysia, kerajaan China, Australia menanganinya. Yang mendapat dikatakan bahananya adalah kita sendiri, kerajaan Malaysia. Itu dikatakan geopolitik MH370 ni amat sukar ditangani. Bagi saya sendiri, kalau nak bandingkan MH17 dengan 370, 370 ni memang sukar ditangani. Sebab 2-3 hari lepas, Timbalan Perdana Menteri Australia, Truss mengatakan akan mengurangkan pencarian. Cakap itu saja, Cik Adnan, dah ramai yang dikatakan menekan, mengutuk kenyataan tersebut. Sebab isu ini begitu sensitif. Kerana pencarian ini, dia mesti ada titik noktahnya. Betul. Ada satu ketika terpaksa berhenti sebab ianya memakan belanja yang agak besar. Jadi itu dikatakan kita memikirkan keluarga, kita memikirkan masa dan kewangan yang disumbangkan adalah begitu banyak sekali. Perkara yang jelas, Lan, bukan kata masyarakat dunia yang terkejut dengan insiden ini, tetapi juga syarikat-syarikat insurans hayat juga terkejut kerana inilah pertama kali mereka berhadapan dengan suasana yang begini dan agak besar pampasan yang terpaksa dikeluarkan. Dari segi sudut perundangan, bagaimana tuntutan dan juga cara nak menangani agar perkara ini dapat diselesaikan dengan baik dan mengikut perundangan yang betul, Lan? Ya, dari segi perundangan dalam konteks penerbangan awam ini, civil aviation dalam konteks negara dan dalam konteks antarabangsa ini sebenarnya dah cukup sempurna lah. Sebab kalau kita lihat, dia bermula daripada Warsaw Convention 1929 lagi. Mana tahun 1929 tu kita dah ada satu perjanjian antarabangsa yang melibatkan negara-negara berkaitan dengan penerbangan awam.
Kemudian dia develop dia punya proses tu dia berjalan secara berterusan, di mana apabila wakil-wakil negara ni berjumpa dalam convention yang seterusnya, mereka membincangkan untuk membuat penambahbaikan dalam konteks perkara-perkara terma-terma yang mengikat syarikat penerbangan, juga merangkumi dari segi liability terhadap penumpang, terhadap kata kargo, terhadap dia punya bag dan sebagainya. Dalam konteks negara Malaysia, kita merupakan negara yang mengambil Montreal Convention 1999 sebagai asas kepada kita punya akta. Kita ada akta pengangkutan melalui udara 1974. Dan apabila kita Montreal Convention 1999 ni kita ambil dan kita masukkan dalam kita punya schedule di bawah akta kita. Ini adalah akta parlimen. Akta parlimen kita lebih mudah sebab kita mengambil Warsaw Convention sebagai convention yang mengikat akta kita, menjadi terma akta kita, menjadi peruntukan dalam akta kita. Begitu juga dengan Montreal Convention. Ini adalah convention. Convention ni merupakan perjanjian antarabangsa yang ditandatangani, yang dimasuki oleh negara-negara yang terlibat lah. Maknanya dia ada negara yang tak adopt, ada negara yang tak ambil Montreal Convention, yang hanya menggunakan pakai Warsaw 1929. Sebenarnya isu perundangan ni memang agak complicated. Sebab setiap convention ini dia ada artikel-artikel yang memperuntukkan dari segi skop liability, dari segi tanggungjawab bagi sebuah syarikat penerbangan. Kemudian dalam konteks MH370 ini, kita ada kod yang sama yang kita ada Malaysian Airlines dan kita ada China. Kita ada China Airlines yang menggunakan kod yang sama. Dia bukan konteks agensi tau. Dia bukan Malaysia Airlines adalah principal, China Airlines adalah agensi, bukan. Kedua-dua ni adalah konteks team party, yang mana penerbangan MH370 ini, konteks team party ni adalah contoh macam China Airlines, dia ada isu tiket kepada penumpang yang masuk yang menggunakan MH370. Dalam konteks itu, penumpang ini akan membuat tuntutan terhadap China Airlines dan juga terhadap MAS kan. Dan dari segi isu perundangan tu nanti, dia akan ada pula isu dari segi forum of convenience, dekat mana you nak filekan saman ni. MH370 ni melibatkan 13 warga negara, maknanya ke-13 kewarganegaraan. Mana ada Amerika, ada Taiwan, ada Indonesia, ada Malaysia dan banyak lagi. Jadi kalau kita tengok dari segi Warsaw Convention, dia meletakkan 5 perkara untuk menentukan di mana you nak memulakan saman. Sekarang ni sekarang ni kerajaan dah mengumumkan ianya satu kemalangan, maka dari segi klausa tindakan ni apabila ianya satu kemalangan, kenapa kerajaan umumkan kemalangan? Untuk membentuk satu klausa tindakan. Bila berlaku saja klausa tindakan, maka waris-waris penumpang ini boleh memfailkan saman terhadap sama ada syarikat MAS ataupun China Airlines lah, mengikut kepada di mana kepada siapa yang dibeli tiket. Dalam konteks contohnya warga negara Amerika, dia lebih prefer untuk file dekat US, sebab setiap negara pula mempunyai sistem perundangan yang berbeza dan mempunyai cara pembayaran ganti rugi yang berbeza. Kalau US kita tahu orang makan burger ada paku dalam tu pun dia boleh sama sampai ratus-ratus ribu. Kan kita kat Malaysia ni kita tak ada bagi ganti rugi begitu banyak. Kita buang paku makan burger lah. Makan burger lah. Tapi maksudnya dari segi kita punya trend di sistem kehakiman kita tidak memberikan ganti rugi yang melampau-lampau, yang terlalu tinggi. Jadi tentunya penumpang-penumpang ni akan cuba mencari jalan untuk mencari negara yang boleh memberikan pampasan yang tinggi. Kalau kita tengok kes Air France 447 kan, ketika itu banyak tuntutan difailkan di US, di Amerika. Tapi dalam konteks MH370 ini, secara perundangannya kan, kalau difailkan, kata warga negara Amerika memfailkan tindakan di Amerika, di US, di mahkamah US akan hantar balik saman itu sama ada di China ataupun di Malaysia. Sebab dia forum convenient, dia akan mengambil kira pertama tiket beli kat mana, kedua warga negara tu yang penumpang ni warga negara mana, ketiga penerbangan ni dia pergi ke mana. Dalam konteks ni dia pergi ke Beijing lah. Daripada KL nak pergi ke Beijing. Yang keempat, syarikat penerbangan yang merupakan pemilik pesawat tersebut beroperasi di mana, dan kelima, syarikat penerbangan tu berdaftar di mana. Baik, kita akan bincang lebih lanjut selepas ini, kerana kita nak berehat seketika. Saya nak bertanya kepada Dr. Azmi, mungkin apa yang berlaku ini pada awalnya dilihat sebagai satu cetusan untuk sebagai satu perkara yang boleh merenggangkan hubungan diplomatik antara kita dan dengan negara China. Tapi mungkin selepas ini Dr. Azmi akan beri sedikit kupasan. Selepas tahun kita melihat apakah keadaan itu masih lagi ada ataupun telah reda, dan mungkin selepas ini Dr. Azmi akan memberikan pencerahan. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini.
semasa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Ruang Bicara. Saya tinggalkan anda dengan persoalan yang saya kemukakan kepada Dr. Azmi Hassan tadi. Mungkin doktor dapat memberikan sedikit penjelasan kalau kita lihat di awal, di pertengahan dan sehingga di penghujungnya menjelang setahun ini, hubungan diplomatik itu antara negara kita dan China, bagaimana doktor dapat melihatnya? Ya, kalau nak ikutkan kesan daripada MH370 ini, dikatakan hubungan diplomatik antara Beijing dan Colombo, saya lihat lebih rapat lagi. Lebih rapat. Kerana kedua-dua negara lebih memahami, pemimpin lebih memahami apa yang sebenarnya berlaku. Cuma kalau kita lihat dalam minggu pertama, kedua mungkin ada masalah sedikit. Dan kalau kita ungkit kembali bulan April, ada 2 minggu lewat penghantaran panda rupanya. Ini ada kena-mengena dengan MH370. Tapi setelah dilakukan lawatan beberapa menteri ke China dan sebaliknya, panda dihantar juga walaupun lewat 2 minggu. Tapi saya lihat sehingga hari ini tiada masalah hubungan diplomatik antara dua negara. Cuma ada masalah hubungan antara rakyat yang dikatakan tidak memahami, yang masih menuduh bahawa kerajaan Malaysia masih mahu menyembunyikan sesuatu. Tapi sehingga sekarang saya melihat daripada 8 Mac 2014 hubungan diplomatik lebih akrab. Kerana memahami antara satu sama lain, dan yang paling penting KL dan Beijing jujur, telus, dan mereka tahu sama-sama memerlukan antara satu sama lain. Jadi saya melihat 370 ni sebagai satu, dikatakan ada sesuatu iktibar yang boleh kita ambil dari segi hubungan diplomatik. Satu perkara yang jelas, doktor, masih ada lagi harapan di kalangan keluarga mangsa yang mengharapkan ada jawapan daripada ataupun titik noktah daripada tragedi ini. Doktor melihat bagaimana? Apakah harus diberikan keutamaan usaha untuk mencari lagi? Betul, bahawa sebab itu diteruskan sehingga sekarang. Walaupun pembelanjaannya begitu besar. Pembelanjaannya ditanggung secara bersama oleh kerajaan Australia dan juga kerajaan Malaysia. Dan juga Malaysia dikatakan menghantar satu kapal yang ditanggung oleh kita 100%, Go Phoenix. Ada 3 kapal secara bersama ditanggung, satu kapal lagi ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Sebab kita hendak mencari titik noktahnya. Kita nak tahu apa yang berlaku dan kenapa ini berlaku, bukan saja untuk keluarga penumpang, tapi untuk masa hadapan supaya perkara ini tidak berlaku lagi. Sebab itu pencarian saya pasti diteruskan, cuma mungkin dalam bentuk skala yang lebih kecil. Saya pasti kalau dalam tanya betul ke berada di Lautan Hindi Selatan, tapi mengikutkan data yang kita ada, sebab kita tak ada data. Data Satellite Inmarsat memang di situlah dikatakan berakhirnya. Tapi secara tepatnya kita tak tahu, sebab tu tak jumpa sehingga sekarang. Ya. Baik doktor, kita akan lanjutkan perkara itu, menarik untuk kita bincangkan. Nan, sambung yang tadi, kita lihat bahawa keluarga ni kan, mangsa ni kadang-kadang dia masih lagi bingung dengan apa yang berlaku. Dari segi sudut perundangan, apa yang boleh mereka lakukan dalam keadaan sekarang ni, sekurang-kurangnya mempertahankan hak mereka. Apakah ini ada pampasan yang ditetapkan ataupun di award yang maksimal yang perlu
kalau kita lihat Montreal Convention 1999 yang kita adopt dalam kita punya akta pengangkutan melalui udara ni, dia dah menetapkan, dia ada dua peringkat, iaitu yang pertama dia panggil strict liability. Apabila berlaku sahaja kemalangan yang melibatkan penerbangan awam, syarikat penerbangan ini perlu membayar. Ini telah ditetapkan di dalam Montreal Convention dan juga dalam akta. Dia perlu membayar sebanyak lebih kurang dalam RM450,000 untuk setiap keluarga, untuk setiap penumpang. Yang ini memang wajib bayar. Yang ini memang tidak boleh tidak ada pertikaian dari segi sama ada liability ataupun tidak. Ini wajib bayar. Ini dia panggil strict liability. Okay. Yang kedua, ini di bawah artikel 21 Montreal Convention. Yang kemudiannya dia meletakkan pula, dia akan pergi ke peringkat yang kedua. Yang peringkat kedua ni yang kita sebut sebagai tindakan civil, tindakan saman terhadap syarikat penerbangan, yang itu perlu dilihat dalam konteks syarikat penerbangan akan mengatakan dia tidak bertanggungjawab. Dia tidak bertanggungjawab tu dia ada defend lah. Defend dia, pertama dia akan kata syarikat penerbangan perlu membuktikan bahawa tidak ada salah laku ataupun kecuaian, sama ada dalam konteks teknikal, dalam konteks pilot ataupun dalam konteks kaki tangan. Mana dia perlu membuktikan di mahkamah tidak ada kecuaian ni. Dan kemalangan yang berlaku itu disebabkan oleh pihak yang ketiga, third party punya punca. Kalau ini dia boleh buktikan, dia boleh mengelakkan liability dari segi perlu membayar ganti rugi. Dan ganti rugi dalam konteks kemalangan ini, dia akan dilihat kepada profession orang tu, siapa dia, dia punya umurnya berapa, tanggungan dependennya berapa. Jadi ganti rugi seseorang penumpang itu berbeza-beza, dia tidak sama. Dia mengikut kepada, bila berlaku kematian, dia tuntut ganti rugi, dia akan tengok berapa orang dependent dia, anak dia berapa orang, berapa umur dia, berapa gaji terakhir dia ketika itu, berapa pula umur dia sampai umur dia pencen. So benda-benda ni akan diambil kira lah dalam menentukan jumlah ganti rugi. Dan dia tidak, dalam konteks penerbangan dia tidak ada ganti rugi dari segi sekretaris tau. Maknanya memang kalau kata tekanan perasaan ke, kan kita ada dengar baru-baru ni ada satu saman difailkan oleh anak kepada salah seorang penumpang, dan menggunakan aspek tekanan perasaan disebabkan cara pengendalian pengurusan dari segi maklumat yang disampaikan oleh pihak yang bertanggungjawab. Mereka mengatakan ada kecuaian dalam konteks mengurus selia proses memberikan maklumat berkenaan dengan kehilangan MH370 ini, menimbulkan tekanan dan ada tuntutan dibuat. Saya percaya ini tidak berasas lah dalam konteks itu, tapi tuntutan yang dibuat tu mungkin ada aspek-aspek lain yang mereka campurkan sekali lah untuk menambahkan lagi klausa tindakan untuk mereka memfailkan saman. Dan saman untuk difailkan di mahkamah mengikut kepada yang saya sebut tadi, forum convenient, saya percaya penumpang-penumpang China akan memfailkan saman di Kuala Lumpur lah. Sebab mahkamah kita akan bagi ganti rugi yang lebih tinggi daripada mereka China. Akan tengok kan. Perlu difailkan dalam masa 2 tahun daripada tarikh kerajaan mengumumkan ianya adalah satu kemalangan. Itu dia punya tempoh masa. Perlu difailkan dalam tempoh 2 tahun. Dan di dalam Montreal Convention juga dia ada klausa yang menetapkan, memperuntukkan kerajaan boleh membayar advance. Maknanya boleh membayar pendahuluan kepada keluarga ni yang dalam keadaan mereka memerlukan, sementara menunggu kes ini dibicarakan dan diselesaikan. Maknanya pendahuluan tu akan ditolak daripada jumlah ganti rugi yang akan ditentukan oleh mahkamah. Dalam sudut ini mungkin ada sudut mempertahankan diri daripada saman yang akan bertalu-talu. Saya kira akan dari pelbagai aspek yang sebut dekat tadi. Apakah ada untuk usaha untuk mempertahankan bahawa sudah semestinya, sebab kalau kita lihat kehilangan MH370 ni, kalau kita nak mengatakan ianya adalah kecuaian, kecuaian di pihak MAS ataupun kaki tangan MAS, pekerja MAS, pun satu perkara yang sukar, sebab ianya satu kehilangan yang misteri. Dia tidak ada satu bukti secara evidence yang nyata. Setelah jatuh kita dapat kotak hitam kan, lepas tu kita buat kajian, rupanya ada kecuaian di pihak pilot, cara dia mengendalikan pesawat tersebut misalnya, ataupun ada teknikal punya kerosakan. Dan saman juga biasanya akan difailkan terhadap syarikat yang membuat kapal terbang ni kan. Dalam konteks MAS ni dia pakai Boeing kan, Boeing. Lepas tu dia ada Aerot sebagai pemilik enjin, Rolls-Royce kan sebagai pemilik enjin. So tapi dalam konteks MH370 ni dia tidak ada satu evidence yang menunjukkan kerosakan kegagalan dari segi enjin ataupun kerosakan dari segi teknikal kapal terbang itu, maupun kecuaian pilot berdasarkan kepada siasatan yang ada lah. Sebab itu
dalam konteks MS370 ni satu kes yang menarik sebab mahkamah akan mengambil kira semua evidence ini untuk memutuskan sama ada ataupun tidak kecuaian di pihak syarikat penerbangan. Baik doktor, saya terpanggil untuk bertanya doktor tentang yang kita lihat sebagai perkara yang tidak pernah kita duga dan mungkin juga yang kita dengar diadakan usaha memperingati rakan-rakan secara tertutup dan rencana dan hashtag always in my heart umpamanya menyentuh perasaan dan juga rakyat, hati dan perasaan rakyat Malaysia. Doktor melihat bagaimana kita nak meletakkan suasana emosi ini berasingan dengan apa yang kita rasa harus develop kehidupan kita berterusan, doktor. Ya, betul, bahawa itulah cara dikatakan yang paling minimum yang perlu kita lakukan untuk dikatakan memberi isyarat pada keluarga penumpang bahawa bukan saja yang mereka merasakan beban ini, rakyat Malaysia juga merasakan beban. Dan MAS pada hari Ahad ni akan adakan dikatakan satu upacara tertutup untuk kaki tangan mereka yang dikatakan terkorban dalam MS370. Itu dikatakan satu perkara yang patut dilakukan. Dan juga kerajaan Australia pada semalam hari Khamis di Parlimen, Perdana Menteri Tony Abbott telah memanggil semua 6 keluarga penumpang itu untuk berada dalam Parlimen kerana Tony Abbott akan menyampaikan sesuatu dalam hal ini. Itu menunjukkan bahawa kerajaan Australia dikatakan prihatin keperitan yang dilalui oleh keluarga mangsa penumpang MH370 daripada Australia. Sama juga Dewan Rakyat akan bersidang pada hari Senin ni. Saya pasti mungkin ada sesuatu utama, perlu disebutkan dan di sini juga dikatakan kerajaan perlu dikatakan memanggil keluarga penumpang dari Malaysia untuk ke Parlimen. Itu yang paling minimum kita boleh lakukan, bahawa kita tak melupai mereka walaupun setahun telah berlalu. Jadi dikatakan ini perkara yang boleh dilakukan, bahawa saya lihat daripada awal 8 Mac 2014 hingga ke sekarang, keprihatinan rakyat Malaysia dan masyarakat terbangsa umpamanya masih tahap yang sama. Dikatakan setahun berlalu tidak luntur. Jadi ini perlu diteruskan supaya kita mengingati, supaya kerajaan tidak melupai, supaya tidak membiarkan isu ini tergantung. Kita tak boleh biarkan ia tergantung. Jawapannya kena cari, bagaimana payah bagaimana banyak belanjanya, kena cari penyelesaiannya. Kita lihat doktor, satu perkara yang jelas kesannya kepada rakyat Malaysia, rakyat secara keseluruhan di luar negara dan sebagainya, negara-negara yang terbabit, dan satu perkara yang jelas bahawa dia juga turut membabitkan masa depan MAS itu sendiri selepas setahun berlalu. Apakah doktor melihat ada kesannya sehingga selepas setahun ni? Ya, memang ada kesannya. Kita tahu bila setahun tu memang tetap ada kesannya. Tapi saya yakin seperti katakan, walaupun kita ada masalah dari segi ekonomi, dari segi mata wang kita, tapi fundamental kita kuat. Jadi tidak menjerat sangat. Jadi sama juga dengan MAS. Fundamental MAS itu tetap kuat. Cuma ada titik hitam, MH370 ada titik hitam, MH17 ada titik hitam. Tapi itu dikatakan bukan kesalahan syarikat penerbangan itu sendiri. Jadi bukan kerana kecuaian syarikat penerbangan. Jadi saya pasti dengan CEO baru ini, saya pasti Khazanah telah pun memberi beberapa cadangan-cadangan. Selepas ini kemungkinan besar MAS akan dikatakan berada dalam dikatakan kewangan yang hitam, bukan merah lagi, kerana ini memerlukan kerjasama dan pengorbanan terpaksa dilakukan, terutama sekali oleh staf-staf MAS itu sendiri. Dalam tempoh yang tak sampai 6 bulan, doktor, ada 2 insiden yang memberikan satu kedudukan yang agak rumit kepada MAS. Tapi kita berharap apa yang dialami ini kita anggap sebagai satu cubaan yang harus dihadapi secara bersama, kerana ini penting bagi kita memastikan keadaan akan menjadi lebih baik. Nama negara harus kita julang walau apa jua keadaan. Baik, kita nak berehat sekali lagi. Sekembali nanti kita akan terus bersama dengan Dr. Azmi Hassan dan juga saudara Adnan Seman untuk berbincang mengenai setahun MH370. Pemirsa, salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan.
lensa anak seni, aksi layar perak, tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Telesini Bukan Sekadar Hiburan. Setiap Sabtu jam 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi mengenang setahun MBH 370. Kita sedang berbicara dengan dua tokoh yang tak asing lagi di Bernama TV, Saudara Dr. Azmi Hassan, geostrategis, dan juga Saudara Adnan Seman, pengamal undang-undang yang telah pun memberikan banyak pencerahan. Kita pasti bahawa kerajaan tidak pernah melupakan sudut kepentingan rakyat itu dengan tertubuhnya pusat sokongan keluarga di Kuala Lumpur, pusat bantuan keluarga di KL dan juga Beijing, khidmat bantuan kaunseling, itu yang telah pun diusahakan untuk sekurang-kurangnya meredakan ketegangan di kalangan keluarga mangsa. Baik, Nan, satu yang jelas kita mengharapkan bahawa noktahnya dari segi sudut perundangan ni akan, adakah kemungkinan berakhir di luar mahkamah? Apakah ini satu kemungkinan yang boleh berlaku, Nan? Saya melihat bermula daripada kerajaan mengumumkan ianya satu kemalangan, ianya memberikan satu ruang yang begitu luas kepada proses perundangan itu bermula. Dan kalau kita lihat lagi ni pun, insuran telah pun membayar kepada penumpang yang ada insuran polisi dari segi insuran nyawa dan sebagainya. Dan dah 16.8 juta dah. 16.8 juta kan, dah start buat pembayaran. Termasuklah insuran di negara China dan juga mengikut pada penumpang tu punya warga negara lah. Dalam konteks perundangan yang saya sebut sebagai dua tier punya liability, strict liability, payment ini akan mudah berjalan. Dan yang kedua, inilah dari segi proses perundangan, yang mana kalau kita lihat dah banyak dah kenyataan dikeluarkan oleh peguam-peguam, sama ada peguam di peringkat peguam Malaysia maupun di peringkat peguam di negara-negara luar yang pernah ada pengalaman mengendalikan kes-kes tuntutan terhadap syarikat penerbangan. Tapi disebabkan saya sebut tadi kesusahan dalam konteks menentukan dari segi liability tersebut, liability syarikat penerbangan, sama ada ini benar-benar satu kecuaian syarikat penerbangan, susah nak buktikan. Kita tidak ada satu maklumat yang konkret, yang jelas dari segi, dan saya rasa siasatan yang dibuat di peringkat pasukan penyiasat pun, saya rasa mereka tidak mampu untuk mengeluarkan satu kertas siasatan atau satu konklusi bahawa ini merupakan ini kelalaian. Contohnya kan. Jadi dalam konteks itu saya nampak dia akan lebih menjurus kepada proses penyelesaian di luar mahkamah. Itu yang lebih baik. And terutama dalam konteks yang melibatkan penumpang-penumpang warga negara Malaysia. Dan hubungan dalam konteks kru pula dia berbeza. Dia tidak boleh menuntut dalam konteks dua perkara ni. Dia berbeza. Dia ini yang kita sebut sebagai Montreal Convention ni hanya merangkumi kepada penumpang saja. Tapi dalam konteks kru dia akan tertakluk kepada kontrak pekerjaan yang dia ada, insuran kelompok yang syarikat ambil, dan sekiranya ada kecuaian dia boleh saman di peringkat tuntutan sivil mengikut undang-undang semasa. Sebab dalam civil aviation ini dia tidak pakai sistem perundangan yang kita guna pakai dalam segi common law. Undang-undang common kita dia tak pakai. Dia betul-betul memang mengikut sepenuhnya perjanjian yang dia panggil perjanjian ni, convention ni, perjanjian antarabangsa yang telah dimasuki. Dia betul-betul mengikut benda ni. Dia berbeza dengan keadaan kes saman kontraktual kita, kes saman tanah, yang mana common law akan masuk. Tapi dalam kes civil aviation ni berbeza. Dia betul-betul ikut. Sebab itu kalau kita tengok akta kita, dia mengambil sepenuhnya segala convention ini. Convention Hague Protocol, Montreal Protocol, Montreal Convention, Warsaw Convention. Ini semua diambil, dimasukkan, dan kita menerima sebagai perkara yang mengikat dalam konteks menentukan liability, menentukan ganti rugi. Dan dia banyak aspek. Sebenarnya kalau kita tengok yang paling teknikal sebenarnya sekarang ni adalah antara Malaysian Airlines dengan China Airlines. Yang dua ni. Sebab dia siapa yang boleh mengelakkan ganti rugi, sebab penumpang tu beli tiket dengan China Airlines kan, tapi dia tidak
dia menaiki pesawat yang dikendalikan oleh MAS. Pilot tu pilot yang dibayar oleh MAS. Tapi kita tidak boleh menentukan sama ada pilot itu yang cuai ataupun pesawat itu mengalami masalah teknikal. Jadi MAS dalam konteks ini akan cuba exclude liability dan menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab itu kepada the contracting party yang memberikan tiket kepada penumpang. Bila Adnan sebutkan perkara mengenai bukti yang tak boleh dibuktikan itu, maka akan timbul pelbagai teori, Doktor. Antara yang saya petik ini 6 teori yang cukup popular yang menyebut bahawa yang pertamanya juruterbang jadi hijacker. Walaupun telah pun dinafikan oleh Profesor Anthony Gliss, pengarah Pusat Kajian Keselamatan dan Perisikan Universiti Buckingham, tetapi masih lagi kita boleh bahaskan perkara ini, Doktor. Ya, betul. Kalau lihat teori pertama itu, baru-baru ini Daily Mail daripada UK mengeluarkan bahawa kenapa daripada di Laut Cina Selatan tu buat pusingan U pergi ke Pulau Pinang. Kononnya juruterbang itu dia katakan berasal dari Pulau Pinang untuk melihat kali terakhirnya. Itu teori lah, teori nombor 1 tu. Itu dia katakan. Jadi keluarga Kapten Zahari dia katakan begitu duka cita dengan dikatakan teori yang sedemikian rupa. Dalam teori 6 teori ke lebih dari 6 teori ada sebenarnya, 7, 8, 20 teori. Tanpa ada data sokongan, teori tetap menjadi teori sahaja. Sukar untuk membuktikannya. Tapi masalahnya bila teori itu dikeluarkan, dikatakan untuk menyalahkan, dikatakan pilot itu sendiri. Jadi ini dikatakan teori yang amat berat. Kerana kita menyalahkan seseorang, seseorang itu tidak boleh dikatakan mempertahankan diri sendiri. Jadi teori ini juga dikatakan boleh mengungkit terhadap kecuaian MAS sendiri kerana kaki tangan MAS. Jadi kita kena berhati-hati dengan teori ini. Sebab ada sesuatu kenapa dikeluarkan teori, bukan sahaja dikeluarkan, mungkin untuk menyalahkan dikatakan satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi teori semua 6 teori yang Dahlan sebutkan tadi, kita yang bincang sebelum ni, yang popular tu dikatakan saya pun boleh buat teori, tapi kalau tanpa fakta, sukar untuk dikatakan mempertahankan teori tersebut. Jadi yang pertama sekali, apabila tidak ada jawapan, Doktor, teori ni akan terus berlegar. Macam mana kita nak hapuskan teori berdasarkan kepada persepsi kalangan-kalangan tertentu ni, Doktor? Ya, apabila kita nak membuat keputusan ataupun analisis, ia kena bersandarkan maklumat. Sebab tu dia katakan setakat hari ini maklumat yang kita ada cuma daripada data Inmarsat dan juga data radar pertahanan. Itu pun sampai Pulau Pinang saja. Selepas Pulau Pinang tak tahu apa berlaku. Selepas Pulau Pinang kita tahu dia berpusing ke arah selatan Laut Hindi cuma daripada data Inmarsat. Kita kena berpandukan kepada fakta. Baru kita boleh buat teori. Dan faktanya adalah daripada Pulau Pinang, satu lagi pusingan U ke selatan ke Lautan Hindi. Sebabnya kita tak tahu sebab apa. Itu tak tahu. Dan cuma ada lagi teori yang keluar satu lagi yang paling baru adalah kapal terbang itu pergi ke Antartika pula. Itu satu teori lagi. Itu yang terbaru. Jadi kita tak tahu. Jadi kena, apa tu dia katakan, kita rakyat Malaysia, kita tengok teori ni, tapi bila buat analisa, kesimpulan, tengok dalam teori itu ada tak fakta-fakta yang disertakan. Kalau tak ada fakta, kita tolak ke tepi teori itu. Satu perkara yang jelas, kita tidak boleh tolak walaupun ni sebagai teori, Doktor, tetapi hakikatnya ia datang daripada pihak-pihak yang tertentu, yang ada kepentingan tertentu. Umpamanya sudah tentulah yang kita sebutkan tadi dari barat. Jadi perkara-perkara ini telah menghantui dan memberikan satu gambaran seolah-olah untuk memberikan suasana yang kurang baik bagi negara kita. Mungkin ada pencerahan tentang itu. Saya setuju dengan apa Dr. Smith sebut. Sebab dalam konteks pencarian ini, dia melibatkan data. Maknanya bila signal Inmarsat menunjukkan ping yang dihantar oleh pesawat ini di Lautan Hindi, dan akhirnya kerajaan membuat pengumuman kapal terbang tersebut berakhir di Lautan Hindi, dan itu pun menimbulkan polemik. Macam mana boleh umumkan berakhir di Lautan Hindi? Pengumuman berakhir di Lautan Hindi itu adalah berasaskan kepada data yang ada. Itu available data yang ada ketika itu. Dan sekarang sehingga hari ini tak ada lagi data lain. Yang teori Antartika, teori ini semua tidak disokong oleh mana-mana radar Thailand ke, radar daripada India ke, mengatakan memang tak ada fakta yang sahih. Ada yang kata dia naik kapal terbang balik daripada umrah ke, nampak apa ni kapal terbang seperti dah berapa ribu kaki daripada atas, nampak kan, tak logik kan tu. Tak, maksudnya pelbagai teori yang mula-mula kita dapat kapal terbang tu terbakar di sebelah apa ni kawasan minyak di sebelah Terengganu atas, terbakar, ada nampak antara sempadan Malaysia dengan Vietnam. Jadi inilah teori, tetapi pada hakikatnya kalau tanya saya secara peribadi, saya melihat sememangnya kehilangan ini tentulah ada campur tangan orang yang mempunyai teknologi yang cukup tinggi
Sebab untuk menghilangkan pesawat ini bukan satu benda yang mudah. Saya tidak nampak ianya merupakan satu perkara yang tidak dirancang. Semestinya ianya adalah perkara yang dirancang. Sebab kapal terbang tersebut dibuktikan secara radar, dibuktikan ianya berpatah balik, hilang betul-betul dekat poin keluar, poin keluar antara sempadan Malaysia ke sempadan Vietnam. Dia keluar betul-betul dekat situ. Maknanya penyerahan daripada Malaysian punya aviation punya authority kepada Vietnam punya aviation authority. Dia betul-betul dekat line tu dia hilang. Kemudian hilang daripada radar, detect oleh radar tentera pasal dia boleh detect certain ketinggian, maknanya kapal terbang tersebut turun rendah untuk didetect oleh kapal terbang radar tentera, dan dia bergerak mengikut point yang disebut sebagai Igari. Kemudian dia pusing masuk ke Lautan Hindi. Berdasarkan IMASAT punya data, dia bagi signal kapal terbang tu pergi ke Lautan Hindi. Sudah semestinya dia ada sebab dan musabab kenapa dia pergi ke situ lah. Kan? Jadi saya boleh menyokong teori tersebut dalam konteks sekadar teori lah, untuk mengatakan ada pihak tertentu yang berminat dengan kapal terbang tersebut, ataupun berminat dengan penumpang yang ada di kapal terbang tersebut, maupun mungkin berminat dengan apa yang ada dalam kapal terbang tersebut. Kita bermain dengan teori. Itu lagi, teori kita terpaksa bermain dengan teori kerana kita pun tak ada fakta yang jelas untuk kita ungkapkan dalam hal ini. Satu perkara yang saya kena tanya juga doktor, tentang dikaitkan dengan teori yang masalah teknikal yang serius. Apakah doktor melihat ini satu kemungkinan yang mungkin ada juga benarnya? Ya, itu kemungkinannya ada. Sebab teknikal, tapi masalahnya sehingga hari ini pembuat kapal terbang itu Boeing dan juga Rolls-Royce hanya berdiam diri, tidak pernah mereka mengatakan sesuatu. Ini ada kena-mengena dengan liability mungkinnya, tapi itu kemungkinannya tetap ada. Tapi perkara ini tidak dapat disokong oleh data. Jikalau ada masalah pada kapal terbang itu, data akan disampaikan kepada pihak katakan MAS itu sendiri, daripada ACRS sendiri. Tapi masalahnya data itu telah dikatakan hubungan komunikasi telah diputuskan oleh mungkin sesuatu telah berlaku, terputus, ataupun secara sengaja diputuskan. Jadi teori ada masalah teknikal pada kapal terbang itu tetap ada. Tapi kita berbalik bahawa masalahnya kalau ada masalah teknikal, yang pusingan U tu mungkin dia nak berpatah balik, tapi kenapa pergi ke Pulau Pinang ke atas, lepas daripada Pulau Pinang kenapa berpatah balik? Itu oleh kita, itu dia katakan teori teknikal tu mungkin boleh ditolak ke tepi kerana terlampau banyak pusingan U yang dilakukan. Itu masalahnya. Seolah ada seseorang yang dikatakan memandu kapal terbang itu, ataupun ada pihak yang mengawal kapal terbang itu. Setakat itu je kita tahu. Kenapa, oleh siapa, kita tak tahu setakat hari ini. Saya terbaca dalam blog yang ditulis oleh mantan Perdana Menteri yang amat berbahagia Tun Mahathir, yang berkata CIA tahu hal ini. Jadi ini perkara-perkara teori yang sedikit sebanyak boleh masuk ke dalam minda. Apa kata Nan dalam hal ini? Saya secara peribadi sebab dia datang daripada seorang tokoh negarawan yang besar, dan kalau kita lihat dalam konteks negara, dalam konteks dunia itu sendiri, teknologi yang kita ada pada ketika ini bukan teknologi yang simple. Kita dah ada satellite system, kita ada kapal terbang tu sendiri pun penuh dengan segala teknologi yang ada. Dan saya nampak benda ni, kalau tanya saya secara peribadi, saya boleh bersetuju dengan apa yang Tun cakap. Kita boleh bersetuju. Cuma ianya tetap satu teori lah. Walaupun dikeluarkan oleh Tun Mahathir sendiri, tapi tetap satu teori. Sebab China sendiri sebagai sebuah kuasa besar, dia bukan melibatkan penerbangan Malaysia daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Jakarta. Dia melibatkan penerbangan daripada KLIA pergi ke Beijing, yang mana penumpang di dalam kapal terbang tersebut majoritinya adalah warga negara China, yang mana mereka ini ada kepentingan kepada sebuah negara yang merupakan satu kuasa besar. Dan China kita tahu mereka ada, kalau tak silap saya, pembacaan saya masa ketika benda ni berlaku, dia ada 18 satelit. Dia deploy satelit kan. Maksudnya satu benda yang menakjubkan kita, China sendiri pun tidak boleh mengesan di mana MH370. Apatah lagi kita, sebuah negara yang cukup kecil, yang jauh dari segi teknologinya, kalau kita nak bandingkan dengan negara US, nak bandingkan dengan China, bandingkan negara-negara maju dan kuasa-kuasa besar, kita dah tentu tak boleh detect dekat mana MH370. Negara China yang ada kepentingan terhadap pesawat tersebut, dan dikatakan ada
engineer, software engineer yang membuat kelengkapan ketenteraan di dalam kapal terbang tersebut. Kan? Mereka merupakan warga negara China yang bekerja di Malaysia, mereka berada dalam pesawat tersebut. Itu pun mereka tak dapat kesan. Baik, kita akan berbicara lagi selepas ini MH370 selepas tahun ini bersama dengan dua tetamu, Dr. Azmi Hassan dan juga Saudara Adnan. Kerana kita ada sedikit perkara lagi yang akan kita timbulkan, bagaimana untuk kita sekurang-kurangnya meredakan hati dan perasaan kalangan keluarga yang terbabit khususnya, dan dapat menerima apa yang telah pun diputuskan oleh kerajaan, kerana ini hakikat yang harus kita terima walaupun agak pahit. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kita jumpa lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Not because I like to travel. I travel so I can say this. What you're looking for is inside of you, and you should be in peace. Prem Rawat has been traveling for 40 years, inspiring people around the world to find peace within. I go and I talk to people, and I present them with the possibility of themselves discover the peace that lies within you. Current issues, latest headlines, illuminating visuals, everything right and now on Bernama News. Dibelenggu kebangkrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebangkrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvency.gov.my. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Kita berada di perenggan terakhir ruang bicara ini. Selama setahun, seperti yang saya bincangkan masa berehat tadi, tentang bagaimana minda kita diasak oleh pelbagai teori tentang kehilangan MH370. Tetapi malam ini kita mengimbau kembali, apakah teori-teori ini masih tersangkut di minda kita? Ini yang sedang kita cuba bincangkan. Baik, Doktor. Tadi Adnan sebut tentang negara China yang besar. Apakah dia mengetahui, possible dia mengetahui bahawa MH370 ni di mana? Kemungkinan tu ada. China pun dia ada satelit pengintip dia, walaupun tak sehebat Amerika Syarikat. Tapi Amerika Syarikat telah menyatakan tiada letupan berlaku di lautan China Selatan pada ketika itu. Kerana mereka ada satelit yang boleh dikatakan memantau peluru pandu yang dilancarkan. Itu Amerika Syarikat telah menyatakan. Tapi China langsung tidak mengeluarkan data. Saya gunakan analogi lah macam ni. MH17. Amerika Syarikat tahu siapa yang melancarkannya, peluru pandu daripada permukaan, ketika bila ia dilancarkan dan di mana. Sebab di kawasan itu Amerika Syarikat ada satelit pengintipan yang begitu hebat sekali untuk memantau pergerakan Rusia. Tapi Amerika Syarikat sehingga hari ini MH17 tak mengeluarkan data itu. Kenapa? Mereka menggunakan maklumat itu untuk memulas tangan Presiden Putin. Kita lihat apa yang berlaku pada Rusia pada hari ini. Dan kita berbalik kepada China tadi, kemungkinan besar juga China menggunakan data tersebut, apa yang mereka tahu tu, untuk memulas tangan seseorang ataupun memulas tangan sesebuah negara. Mungkin mereka menggunakan data itu untuk memulaskan Adnan, dia lebih kepada Amerika Syarikat. Mungkin untuk memulas tangan Amerika Syarikat, tak tahu. Jadi apa yang kita bincangkan ni adalah sekadar teori. Sukar, sebab ini dikatakan diplomatik antarabangsa, geopolitik antarabangsa yang melampaui apa orang biasa macam kita tahu. Itu masalahnya sekarang. Walaupun sekadar teori, saya nak ke teori yang keenam yang popular, Doktor, mengenai agenda Mossad yang
disebut sebagai pengganas ini akan merancang seolah-olah melakukan pada ketika ala 11 September yang lepas. Tetapi pakar menafikan ini kerana kumpulan pengganas Mossad ini akan melakukan, kalau dia kata dia nak buat, dia akan buat. Tapi dia tidak buat, maka teori itu tidak betul, Doktor. Tapi Mossad ni kena berhati-hati sikit. Mereka ni dipandai berdolak-dalik. Mungkin mereka tak mengaku, tapi mereka yang melakukan. Tapi sekali lagi bahawa teori. Mungkin ada agenda-agendanya. Nak dikatakan dikatakan September 11 fasa kedua yang mungkin melibatkan Malaysia mungkin tak penting dalam hal ini. Mungkin negara kawasan besar China penting, sebab kita kena ingat bahawa lautan China Selatan itu kawasan yang bergolak. Amerika Syarikat mempunyai kepentingan, China mempunyai kepentingan. Sebab tu dia katakan walaupun teori Mossad itu boleh ditolak ke tepi, tapi kita kena fikir juga kemungkinan besar ataupun kemungkinan tetap ada. Tapi kita kena berfikir berlandaskan fakta sebelum menerima apa-apa teori itu. Saya berhenti di teori yang ke-6 kerana saya simpulkan 6 teori yang popular saja, Doktor, kerana saya nak beralih kepada perkara yang lain. Baik, Nan, satu perkara yang jelas, kita nampak bahawa dokongan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang bersungguh-sungguh untuk sekurang-kurangnya mengatasi, memberikan kepuasan hati kepada keluarga mangsa. Apakah anda melihat bahawa perkara ini telah mencapai hasrat dan juga impian keluarga mangsa, ataupun masih ada lompang-lompang yang harus diteruskan oleh kerajaan? Pertamanya kita kena akui bahawa kemalangan yang melibatkan MH370 dan MH17 ini dua perkara yang berlaku yang tidak berkait dengan ketidakupayaan MAS dalam mengendalikan keselamatan penumpang maupun pesawat. Kita tahu MAS mempunyai rekod yang cukup baik dalam maintenance dia punya pesawat-pesawat dia. Memang tinggi. Dari segi dia punya perkhidmatan pun terbaik. Dari segi juruterbang MAS ni, pilot-pilot MAS ni kebanyakannya pilot-pilot yang cukup berpengalaman, dan mereka juga diambil oleh syarikat-syarikat penerbangan lain. Cukup ramai yang nak ambil pilot-pilot MAS ni pasal mereka ni cukup terlatih dan cukup berpengalaman. Dalam konteks MH370, MH17, jelas dua insiden ini tidak ada kaitan dalam konteks ciri keselamatan pesawat MAS. Tidak ada kaitan. Maknanya pesawat MAS itu memang selamat, memang bagus, memang perkhidmatannya baik, dan juruterbangnya cukup berpengalaman. Ini confirm. Cuma dalam konteks MH370 kita nampak dia punya teori, bukan teori, berdasarkan data yang ada pun nampak ada campur tangan pihak yang kita tahu siapa. Betul MH17 memang 100% bukan salah MAS. Ditembak, ada teori pula, ada bukti pula mengatakan ditembak oleh pesawat pejuang yang tembak kepada dia punya pilot menyebabkan dia jatuh. Dalam konteks pengurusan data, pengurusan insiden selepas berlaku kehilangan tersebut, kita kena akui bahawa ini satu perkara yang misteri. Kerajaan nak menjawab kepada keluarga yang hilang, ahli keluarga sebagai penumpang ni, mereka memerlukan jawapan yang jelas. Kita sebagai, kalau misalkan kita hilang, kita pun nak jawapan yang jelas. Dan kita berada dalam situasi pihak berkuasa tidak mampu memberikan jawapan. Sebab itu kalau kita lihat mereka datang buat panggil PC pun kadang maklumatnya tak berapa jelas. Sebab mereka sendiri pun tidak jelas. Baik, dan sayang masa dah di penghujung, kita dah terpaksa berhenti di sini. Cuma saya nak bagi ruang sikit pada Dr. Azmi Hassan. Selepas tahun, Doktor, apa yang patut dilakukan oleh banyak pihak, MAS, kerajaan dan juga keluarga mangsa? Kita kena terima hakikatnya bahawa kemungkinan besar tidak dijumpai dan dikatakan masalah ni tak dapat dirungkaikan. Penyelesaiannya kita tak tahu kenapa ini berlaku dan siapa yang melakukannya. Besar kemungkinan kita tak akan tahu. Sebab kalau kita lihat QZ8 yang Asia tu sukar nak cari, kita tahu kawasan dia, tapi kotak hitam pun memang sukar dicari. Ini kan pula di Lautan Hindi Selatan. Memang sukar. Lambat laun kita kena terima hakikatnya bahawa pencarian itu terpaksa dihentikan walaupun tidak ditemui jalan penyelesaiannya. Baik, terima kasih banyak kepada Adnan Seman dan juga Dr. Azmi Hassan. Itu masa yang kita ada dalam ruang bicara kali ini. Kita berhasrat untuk mendoakan agar segalanya akan terungkai, walaupun agak mustahil, tetapi itulah orang kata kerja Tuhan ni. Apa pun akan kita dapat, insya-Allah kita terus berdoa sehingga kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.